Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita sama-sama dapat memberi taklimat dan ibu ayah dapat mendengar taklimat sesi persekolahan pada tahun 2022 bagi Sekolah Rendah Islam Ratu Iman 2. Saya perkenalkan diri saya Puan Siti Suhana binti Mahdi sebagai pengurus bahagian sekolah. Okey, untuk sesi taklimat pada hari ini, pihak kami akan perkenalkan tentang sedikit latar belakang tentang Seri Rauti Iman 2, Carta Organisasi Perkhidmatan Rauti Iman, Institusi Rauti Iman dan Rangkaian Rauti Iman. Okey, baiklah. Untuk pengenalan Seri Rauti Iman 2, Sekolah Rendah Islam Rauti Iman 2 sebenarnya ditubuhkan oleh pengasasnya iaitu Puan Siti Nur Ashikin binti Zakaria bersama rakan kongsi Puan Siti Suhana dan Rauti Iman Education Sdn Berhad. Objektif sekolah ini ditubuhkan adalah bagi memenuhi keperluan pendidikan Islam masyarakat setempat. Sekolah ini terletak di nombor 33 dan 35 Jalan Kulai Makmur 5/2. Bangunan sekolah sebenarnya berdekatan dengan Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai 2 dan betul-betul berhadapan dengan Amber Hill. Sekolah ini merupakan sekolah swasta yang menyediakan perkhidmatan kelas agama dan fardu ain iaitu kafah yang 100% mengambil silibus daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Okey, kita lihat carta organisasi Seri Rauti Iman 2. Pengasasnya ialah pengarah urusan Seri Rauti Iman 2 iaitu Puan Siti Nur Ashikin binti Zakaria. Kemudian pengarah urusan Seri Rauti Iman 2 Puan Siti Suhana binti Mahdi dan Ustaz Nuri Syamuddin Ubaidullah bin Haji Kamaruddin. Untuk panduan ibu bapa, pihak sekolah akan kongsikan takwim tahunan dan buku peraturan sekolah kepada setiap pelajar pada hari pertama sesi persekolahan. Jadi ibu ayah boleh rujuk takwim tahunan setahun, aktiviti pelajar yang akan dijalankan sepanjang setahun dan buku peraturan sekolah juga boleh dilihat dan diteliti supaya pihak ibu bapa dan pelajar dapat memahami peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Okey, jadual waktu persekolahan. Sesi persekolahan akan bermula pada hari Ahad sehingga hari Khamis. Ada 2 sesi yang kami tawarkan iaitu sesi pagi bermula jam 7.40 pagi sehingga 11.30 pagi. Para pelajar boleh datang ke sekolah seawal jam 7 pagi dan diambil selewat-lewatnya jam 12 tengah hari. Untuk sesi petang, pintu pagar akan dibuka bermula pada jam 2 hingga 5 petang. Namun begitu, para pelajar yang hadir lebih awal, pihak kami ada menyediakan perkhidmatan untuk pelajar datang lebih awal iaitu bermula pada jam 1 tengah hari. Sesi persekolahan, pihak sekolah menyediakan pendidikan Al-Quran iaitu mengaji pada sesi pagi. Ini untuk waktu pagilah. Kemudian selepas rehat, pelajar perlu masuk ke kelas kafah dan subjek-subjek yang perlu dihadapi oleh pelajar mengikut silibus yang telah ditetapkanlah. Kemudian pada hari Khamis, kita ada program pembangunan anak soleh. Apa istimewanya program pembangunan anak soleh ini ialah para pelajar akan didedahkan dengan ilmu-ilmu yang lain daripada sesi dalam bilik darjah. Contohnya, yang pertama ialah tentang pengurusan jenazah, amali solat, yang kemudiannya boleh guru-guru juga akan mengajarkan pelajar tentang wuduk yang sempurna. Kita juga akan menyediakan perkhidmatan sukan-sukan yang lain supaya pelajar dapat seimbang pembelajaran di dalam bilik darjah dan pembelajaran luar bilik darjah. Peraturan sekolah saya beritahu secara am sahaja dan ibu ayah boleh rujuk buku peraturan sekolah yang pihak sekolah akan sediakan nantilah. Yang pertamanya sesi persekolahan bermula jam 7.40 pagi. Namun jam 7 pagi sudah ada guru bertugas untuk menyambut pelajar
dan tamat pada jam 11 pagi, 11.30 pagi bagi sesi pagi, dan bermula jam 2 petang dan tamat pada jam 4.30 petang. Dan begitu pelajar perlu solat di sekolah secara berjemaah sehingga jam lebih kurang jam 5 petang. Jadi ibu bapa boleh mengambil pelajar bermula jam 5 petang. Pelajar tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah melainkan mendapat keizinan daripada guru bertugas. Pelajar perlu mematuhi peraturan sekolah dan berdisiplin ketika berada di kawasan sekolah ataupun di luar kawasan sekolah. Ini bermakna para pelajar perlu menjaga tata susila dan perlakuan semasa berada di dalam kawasan sekolah ataupun di luar kawasan sekolah. Ibu bapa yang ingin menjemput anak-anak lebih awal dari waktu tamat sesi persekolahan perlu memaklumkan kepada guru ataupun pihak pengurusan sekolah dan perlu mengisi borang jemput pelajar. Jadi pelajar tidak dibenarkan untuk keluar sesuka hati ataupun diambil tanpa pemberitahuan oleh guru bertugas atau pihak pengurusan. Seterusnya, setiap pelajar tidak boleh berkelakuan dengan cara yang tidak baik sehingga mencemarkan nama baik sekolah, mencemarkan nama baik mana-mana individu, melakukan perbuatan merosakkan harta benda sekolah, melakukan perbuatan menghina mana-mana pihak sekolah ataupun perkara-perkara yang tidak senonoh. Okey, setiap pelajar dikendaki sentiasa menjaga nama baik dan imej sekolah dengan menunjukkan prestasi yang cemerlang, terutamanya dalam bidang pendidikan Al-Quran serta pergaulan, tingkah laku dan tata tertib. Waktu balik sekolah, semua pelajar dibenarkan pulang bermula untuk pelajar sesi pagi bermula jam 11.30 pagi dan untuk sesi petang pada jam 5 petang. Ibu bapa yang menjemput pelajar perlu menampal nama pelajar pada cermin kereta untuk memudahkan guru bertugas untuk memanggil nama pelajar. Ibu bapa yang mewakilkan individu lain untuk mengambil anak perlu memaklumkan kepada pihak pengurusan sekolah lebih awal agar perkara tidak diingini berlaku. Okay, ini kita lihat peta ataupun draft yang kami sediakan, laluan yang perlu dipatuhi oleh ibu ayah lah. Okey, baik. Kod pakaian sekolah bagi pelajar lelaki Ahad, Isnin dan Rabu, kemeja biru lengan pendek dan seluar panjang biru gelap dan kopiah hitam. Perempuan baju kurung biru, biru cair, kain biru gelap dan tudung biru gelap. Pada hari Selasa, para pelajar boleh memakai baju karakter Johor, kamis baju sukan sekolah dan seluar sukan. Seluar sukan boleh memilih warna hitam ataupun warna biru gelap. Okay, ini contoh kod pakaian pelajar. Okey, silibus dan sasaran kurikulum. Pihak sekolah menawarkan silibus mengikut Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Sasarannya ialah semua pelajar layak menduduki peperiksaan UPKK atau peperiksaan SDA dan lulus dengan cemerlang. Dalam bidang pendidikan Al-Quran pula, kaedah dan teknik realiti iman yang digunakan, sasaran kami ialah semua pelajar dapat khatam Al-Quran 30 juzuk dalam masa 1 tahun insya-Allah jika syarat-syarat tertentu dipenuhilah, terutamanya konsisten, disiplin dan rajin. Fokus utama ialah lancar baca Al-Quran dan memahami isi kandungannya. Seterusnya pelajar mempunyai akhlak dan sasiah yang baik. Itulah antara sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh pihak sekolah supaya dapat dicapai oleh pelajar. Yang pertamanya dari segi akademiknya, dari segi pembelajaran dalam bilik darjah, dan yang keduanya dari segi sasiah dan akhlaknya lah. Seterusnya, co-curricular, pihak sekolah menawarkan program pembangunan anak soleh. Yang pertama, aktiviti yang kita akan tawarkan antaranya ialah Yes, I Can Be an Imam. Kita mengharapkan semua para pelajar yang masuk ke Sri Roti Iman 2 dapat menjadi pemimpin terutamanya dalam solat. Keduanya, pengurusan jenazah, alunan azan dan iqamah serta semat solat. Sasarannya ialah melahirkan pelajar yang mempunyai karakter kepimpinan dan mampu berdaya saing.
yuran dan kaedah pembayaran. Okey. Pihak sekolah mengharapkan para ibu bapa dapat membayar yuran secara konsisten dalam masa ataupun tempoh yang telah ditetapkan, iaitu bermula 1 sehingga 7 hari bulan pada setiap awal bulan secara dalam talian atau secara online. Kami juga ada menyediakan perkhidmatan melalui sistem SMART, iaitu sistem maklumat pelajar. Aplikasi yang digunakan ini adalah aplikasi yang baru digunakan pada tahun ini, dan cara pembayarannya pihak kami akan kongsikan kepada ibu ayah untuk merujuk pada video tutorial yang kami sediakan. Maklumat pengangkutan, pihak kami juga menyediakan perkhidmatan pengangkutan. Kenderaan sekolah yang disediakan ialah Nissan, van Nissan, dan nama pemandu ialah Encik Abdul Halim bin Hussein. Seterusnya, kenderaan kedua ialah Pulau Izora, nama pemandu ialah Encik Basrah bin Ismail. Harapan pihak sekolah, pihak Seri Rawati Iman II berharap agar kerjasama di antara pihak pengurusan sekolah, guru-guru dan ibu bapa dapat dipertingkatkan lagi demi memastikan perkembangan pendidikan anak-anak pada tahap cemerlang dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum. Pihak kami amat mengambil berat mengenai perkembangan pendidikan Al-Quran, akademik, sastiah dan aktiviti co-kurikulum demi memastikan perkembangan pendidikan pelajar pada tahap yang seimbang. Pihak kami mengamalkan konsep pintu terbuka khas buat ibu bapa yang ingin mengetahui perkembangan semasa anak-anak serta mencari jalan bersama jika terdapat isu-isu ataupun permasalahan-permasalahan yang timbul dalam mendidik pelajar, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.